Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Saifuddin Hamizan dan isteri. Saya Nur Afika binti Muhammad Kamisruddin ataupun Afika Kamisruddin lah. Okey, okey tak? Okey. Okey, sebenarnya video ni kami buat sebelum ni saya seorang je selalu cerita pasal perhubungan daripada perspektif psikologi yang berat kan. Yang kali ni kita nak lebih ringan sikit sebab video ni adalah untuk menghargai momen majlis perkahwinan kami yang dah lepas, iaitu 1 hari bulan Mei di KL lah, dekat keluarga belah perempuan. Ramailah yang datang, ada yang editor buku saya datang, kawan-kawan cikgu semua datang. Alhamdulillah dapat selesai dengan jayanya. Dan tujuan video ni adalah untuk saja-saja kita borak mengenai perspektif perkahwinan bagi mereka yang PJJ macam kami. Tak bererti bila kami melontarkan pandangan bermakna pandangan kami itu betul 100%. Tak, ini sekadar pengalaman sahaja dan satu perspektif sahaja. Jadi kita nak share lah sepanjang pandemik tu macam mana, dan kita akan soal jawab. Okey, boleh? Okey, dia ringan je. Okey. Soalan yang pertama. Okey, saya nak tanya awak, boleh? Okey. Okey, apa cabaran yang paling signifikan yang awak rasa ketika hampir 8 bulan kita berkahwin secara jarak jauh sejak zaman bercinta lagi, sehinggalah masuk ke zaman pandemik ni? Cabaran yang paling signifikan yang pertama adalah kos lah. Kos. Sebab waktu mula kita berkenal, bercinta tu kan, kita tak macam pasangan yang lain lah. Which means dekat, ada transport kan, senang nak Ada ke kereta, mana-mana, ada kereta. Tapi kita tak ada kereta Tapi kan? kita tak ada kereta. Kita orang susah. So kita waktu kita berjumpa tu, kita naik semua, katalah apa je kan, kita naik Trend, kita naik LRT, kita naik KTM, kita naik Grab, macam-macam kereta jenis kita rasa naik semua time apps, tu. semua apps Grab semua kita dah Time naik. tu ada Dexi, time tu ada Grab, time tu ada, sebelum tu ada apa, ada kita sempat ke naik Uber. Tak sempat kan. Uber habis. Tapi Dexi murah, kita pergi Dexi. Kalau Grab murah, kita pergi Grab. Kalau Grab mahal, kita naik Dexi. Macam tu lah punya struggle lah waktu tu. Jadi sebenarnya isu kewangan lah sebab kita jauh kan. Lepas tu sebab kita tak ada transport, jadi yang paling mudah adalah untuk kami berjumpa adalah di mall. Itulah sebab situ nak solat senang, nak makan senang, nak cuci mata pun senang. Jadi nak shopping pun senang kan. Jadi lepas tu dalam satu mall tu satu mall je. Satu mall je. Kat situlah. Jadi kalau dah semua benda kat mall, makan kat mall for sure akan mahal. Makan RM100 tu benda biasa lah. Betul kat KL. Itu benda biasa. Kat Mi Valley. Jadi waktu mula-mula kenal kan. Waktu mula-mula kenal, ingatkan boleh lah jumpa sebulan sekali macam orang lain kan. Ada yang mana yang dekat tu tak kisahlah, ada orang nak keluar berapa kerap. Tapi macam kami yang jauh, ingatkan kami boleh keluar setiap bulan. Tapi bila expenses tu besar, Grab sekali pergi dah berapa, makan lagi, so memang kena kalkulate setiap kali. Bila banyak aliran wang yang keluar tu, jadi duit kahwin yang kita simpan tu asyik bocor je. Macam cerita Carl and Ellie. Memang bocor. So terpaksalah, yelah bayangkan simpan bocor. Simpan bocor.
Jadi bila kita bila dah bocor kan, sedih, malam-malam call, nangis, macam mana ni, duit kahwin ni kita kumpul, asyik habis je sebab berjumpa. Jadi kami berbincang okeylah kita tetapkan 2 atau 3 bulan sekali baru berjumpa. Betul. Lepas tu Itulah. kita setiap perbelanjaan kita tu, kita orang lah akan simpan resit dan kita akan buat perbincangan lepas tu. Dan yang paling menarik bila saya dengan wife ni masa sejak zaman bercinta lagi, kita orang selalu mengamalkan deep conversation, maksudnya berterus terang. Maksudnya kalau nak jumpa tu macam mana, perbelanjaan macam mana, siapa keluar Jumpa duit, berapa lama, berapa lama hari, tu, berapa spend hari, time kan. Yes. So kita kena vulnerable lah, kita kena terus terang. Jangan berlakon, jangan konon-kononnya anak orang kaya sewa kereta tapi tipu. Tak. Dalam hubungan kita orang tak ada. Kalau tak ada duit, cakap tak ada duit, tu je. Tak ada duit, tak jumpa lah. Itu je. Dan kan bila dekat mall, kita akan ada makan, kita akan tengok wayang, kita akan ni. So, okay fine. Bila dia dah keluar duit untuk makan, saya pula keluar duit untuk wayang. Macam tu lah. Dia tak ada macam, oh semua lelaki kena keluar duit. Tak ada. Dia dah belanja makan ni, kita belanjalah benda-benda lain pula. Selalunya macam tu lah. Kita tong-tong. Kita tak ada orang lelaki lah keluar duit semua. Tak semestinya. Tak. Biasanya separuh-separuh. Okay. Macam tu lah. So itulah cabaran yang paling signifikan sepanjang Kos, daripada zaman bercinta sampai sekarang. Kos PJJ, lah. kos. Kos. Dari segi emosional ada tak? Ada juga. Sebab orang lain kan, itulah masalah dia. Kita selalu tengok orang lain. Kita asyik tengok orang lain sampai kita lupa nak tengok apa yang kita ada hari ini. Itu je lah nak cakap kan. Sebab macam mana nak cakap kan, yelah sebab dengan dunia social media, lepas tu keadaan sekeliling kita kan. So ada orang yang mana, dia orang kahwin, dia orang duduk sekali. Ada orang jodoh dia dekat, tapi macam kita jodoh kita jauh. Lepas tu kita tahu macam mana kita nak cakap, kita punya kedudukan ekonomi kita macam mana kan. Jadi banyak pengorbanan yang kita kena buat. Banyak pengorbanan. Dia kena banyak sabar. Dia kalau ikut emosi, ikut perasaan, memang macam tu lah. Dan saya teringat dengan satu rules oleh Dr. Jordan B. Peterson dalam buku dia 12 Rules for Life. Saya selalu bincang dengan dia lah. Iaitu salah satunya, jangan compare diri kita dengan orang lain, tetapi compare dengan diri kita yang semalam. Sebab kita je yang tahu keunikan kita. Hubungan setiap orang tak akan sama. Walaupun kita rasa salah satu karakter macam sama, tapi tak akan sama. Okey, semua orang berbeza. Sebab tu kalau ada apa-apa masalah yang kronik, jumpalah dengan kaunselor. Sebab kaunselor yang tahu apa detail masalah tu. Okey, jadi soalan seterusnya lah. Okey. Takutnya. Okey, soalan seterusnya adalah yang kedua. Apa pendapat awak bezalah PJJ zaman normal dengan zaman pandemik? Biasalah bila kita buat video macam ni, orang akan kata aku pun PJJ dulu, tak ada nak macam ni havoc kononnya. Jadi sebenarnya apa beza? Mesti ada beza kan, Ya, zaman ada beza. pandemik dengan normal. Jadi apa beza dia? Awak rasa? Kami bernikah pada 31 Mei 2021, which is one day before total lockdown. Okey. Betul? Jadinya bayangkan kami hanya berjumpa sebab pandemik waktu tu lockdown. Dia belum lagi convert to total lockdown. So even waktu lockdown pun kita tak boleh jumpa. Kita tak boleh jumpa kan? Berapa lama kita tak boleh jumpa? 3 bulan. 3 bulan kan? Okey, 3 bulan kita tak jumpa. Lepas tu dah lah 3 bulan tak boleh jumpa. Lepas tu kita nak urusan nikah kan, dokumen nikah tu
memang struggle gila lah masing-masing waktu tu. Sebabnya dengan orang lelaki nak submit borang dokumen kat kita pun nak, kita di pihak Masalah birokrasi yang tak update, kita lambat update. kita yang perempuan pun nak settlekan dokumen nikah kita. Sebab macam saya yang nak kahwin, saya nak nikah, kenapa saya nak kena harap ke orang lelaki? So proses dokumen bahagian perempuan pun memang saya struggle juga buat sendiri time tu dengan bantuan ayah saya lah. Terima kasih kepada abah lah. Itulah. Dan kita orang perempuan jangan harap orang lelaki. Jangan harap orang lelaki yang bab dokumen. Sebab bila kita buat sendiri, kita belajar something. Kita belajar something independent apa semua tu lah. So daripada tak pandai flow dia punya proses tu, tiba-tiba macam ni rupanya. Bila dah habis, dah dokumen dah lulus, baru rasa macam lah senang je sebenarnya nak buat dokumen kahwin tu. Tak adalah susah pun. Sebab bayangkan waktu pandemik pun kita rasa bila dah settle lah senang je. Bayangkan kalau yang bukan zaman pandemik pun senang je sebenarnya. Senang je. Dia punya nak buat borang tu senang je sebenarnya. So kita tak jumpa 3 bulan. Lepas tu tiba-tiba dapat panggilan kadi, kata nak nikah ke pada 30 hari bulan 5. Waktu tu saya masih bekerja. So saya tak boleh nak EL suka-suka. Jadinya atas budi bicara saya punya ketua, supervisor, dapatlah tarikh 31 hari bulan 5. So kadi pun kata okey, kalau tak boleh nikah 30 hari bulan 5, kita nikahlah 31 hari bulan 5. Saya pun okey. Bayangkan dalam masa 42 jam 42 jam ke? 48 jam. Dalam masa 48 jam tu tiba-tiba ada makeup artist yang sudi make up kan, ada juga yang buat baju kahwin kita tailor baju nikah tu dia buat dalam masa 48 jam. Walaupun waktu tu dia cuti, memang terbaik lah. Lepas tu time tu apa lagi yang Qadi tu lah, ada masa lah. Dia ada tiba-tiba ada slot kosong nak nikah kan. Kita berdua sebenarnya tak rasa pun kita orang akan kahwin waktu tu, sebab ada isu-isu di sebalik tu yang tak dapat kita orang cerita. Sebab ada banyak isu kan sekeliling waktu tu dengan masalah flip-flop lagi. Maksudnya flip-flop tu SOP kejap ubah-ubah. So benda tu memang struggle gila dari segi emosional, dari segi mental, dari segi duit banyak habis. Buat macam ni salah, buat macam ni tak betul, macam ni salah. So benda tu sangat menekan kami berdua. So mungkinlah perbezaan tu dari segi struggle nak faham tentang flow SOP tu sendiri dan kehendak keluarga yang berbeza. Keluarga A macam ni, keluarga B macam ni. So itulah dia punya mungkin kita punya struggle lah waktu tu. Itu yang satu hal kan, waktu kita nikah kan. Lepas tu, lepas nikah sekejap je, tak sampai 5 minit. Dia punya tazkirah sekejap, memang ringkas, sangat ringkas, tepat, padat. Memang ringkas. Kita orang salute kepada Jawi. Jawi lah yang Jawi KL. Memang semua everything dia memang memudahkan lah. Sangat-sangat memudahkan. Tak sampai 5 minit pun nikah. Dah habis nikah kami pergi bergambar dekat studio kan. Bergambar kat studio. Lepas nikah kat studio, lepas bergambar kat studio, kita beli KFC, makan satu family. Lepas tu balik. Lepas tu terus balik. Memang lepas nikah terus balik. Sebab memang polis bagi kebenaran untuk sampai, suami saya untuk sampai ke JB sebelum jam 12.30 malam. Sebelum total lockdown lah. Dan masa saya sepanjang perjalanan tu bertemu dengan 2 roadblock dekat Skudai dengan dekat Gelang Patah. Masa tu saya duduk dekat apa tu,
dekat area Gelang Patah lah masa tu. So polis pun dia baca surat tu pun dia ucap tahniah dan dia macam kesian lah. Tu. Okay. Okey, tu je Okey, soalan yang seterusnya. Soalan ketiga ialah ni emosi sikit. Sebagai seorang jururawat yang kerja sangat dekat dengan isu COVID-19, boleh tak awak kongsi perasaan itu sebagai seorang isteri yang PJJ dalam masa yang sama, awak juga sebagai seorang frontliner? Yang mana awak berkongsi emosi punya soalan ni. Awak berkongsi masa tu antara nak fikir pasal suami yang jauh dengan nak struggle dengan ward yang heavy macam tu. Macam mana, apa perasaan awak ketika tu? Macam mana saya nak cakap, pertama sekali saya memang tawakal gila lah bila suami jauh. Saya memang harap dia pandai-pandai jaga diri sebab saya memang jauh. Saya memang cakap kat dia, jaga SOP, jangan pergi tempat yang sesak, jangan kena COVID pun, jangan tolonglah jangan. Sebab saya jauh, saya belum tentu saya dapat jumpa suami saya yang tentulah kan. Lepas tu memang dah total lockdown yang kita tak tahu bila ke dia punya penghujungnya. Lepas satu dia sambung lagi, lepas tu dia sambung lagi. So time tu tak ada klausa yang kata, tak ada lagi klausa yang dia kata suami isteri boleh berjumpa. Time tu tak keluar lagi lah, tak keluar lagi. Boleh. Jadi memang dalam kepala tu, adakah aku sempat berjumpa suami aku untuk berapa bulan lagi lah yang seterusnya. Lepas tu macam mana, yelah waktu tu kita jauh, kita memang tak boleh jumpa lah, SOP sangat ketat. So macam mana masa awak tengah uruskan ward yang tengah heavy tu dengan pakaian apa? Yang pakai PPE lagi, full lepas tu. tu ramai sakit kategori 3, 4, 5 macam mana tu waktu tu rasa apa? Rasa macam tak lah, macam kalau boleh memang time tu bila kita rawat orang yang dekat kategori 3, 4, 5 yang dia punya condition dia tu sangat agresif. Dia punya stages dia tu dari mula stages dia masuk stage 1 je. Tapi sebab dia ada penyakit kronik yang lain, jadi dia cepat berubah. Daripada stage 1 tiba-tiba dah jadi stage 3. Tiba-tiba dalam sekelip mata je dia akan tukar stage 4. Sekelip mata je dia akan jadi teruk lah stage 5. Sekelip mata je dia berubah, tiba-tiba tak sedar diri, tiba-tiba meninggal. Ada yang macam tu tau. Jadi sebab tu saya rasa macam kita tak jumpa suami, kita jauh daripada suami tak ada sebelah kita, balik kerja dah penat, balik kerja dah memang bayangkan pakai full PPE daripada awal kerja sampai akhir kerja, memang lencun tu tak payah kata lah kan. So bila kita balik dah penat, rasanya kita tak ada banyak conversation kot waktu COVID tu sebab kerja penat kan. Kita tak banyak conversation. Bila tak banyak conversation, kita rasa macam diri kita jauh sikit dari suami. Jauh. Ada ketika yang ada gap dia sekejap. Dia ada gap. Lepas tu bila sampai suami saya cakap macam ni, kita dah lama kan tak borak-borak. Maksud borak-borak tu dekat sini bukanlah dah makan belum, telefon, bukan. Maksud borak kat sini berbual benda yang meaningful. Benda yang pasal life, pasal story, hari ni apa berlaku. Tak ada. Sekadar call tanya benda-benda small talk. Lepas tu tidur. Tu je. Tak, saya berdengkur, dia berdengkur. Dia salah seorang lah. Dia salah seorang lah. So time tu jadi tak banyak communication lah. Communication tu tak ada. Lepas tu bila kita dah tak ada conversation sangat, bila kita tak bercakap sangat, tak ada deep conversation, dia banyak benda yang salah faham tau. Bila banyak salah faham, miscommunication kan, bila banyak salah faham tu jadi gaduh. Bila jadi gaduh, itulah. Tapi nasib baik kita, awak tak macam pernah lah terkeluar ayat kan. Awak memang tak faham saya.
Oh memang tak faham saya. Benda tu pernah lah terkeluar. Pernah lah terkeluar. Jarang tapi pernah. Bukan tak pernah, pernah. So itulah kot yang cabaran di apa sebagai seorang perawat. Isteri perawat, perawat kan. COVID-19 dan dalam masa sama PJJ dengan suami. Lepas tu bayangkan waktu bulan 8 hari tu sempat jugalah saya kena juga COVID stage 3. Time tu lah baru detect ada asma. Time tu lah tiba-tiba positif COVID stage 3. So suami tak ada kan. Orang lain komen-komen boleh lambai-lambai dari luar tingkap rumah ke apa ke kan. Dan ni sebab suami saya dekat Johor, saya dekat Selangor. Jadi yang boleh adalah melalui video call. Video call je lah. Memang time tu tak tahulah, saya tak tahulah suami saya rasa apa bila adik saya dah hantar saya ke kecemasan time tu. Saya tak tahulah apa perasaan apa awak rasa time tu. Rasa bersalah yang amat sangat. Rasa tak tahu nak buat apa. Memang tak boleh pergi sebab kalau pergi pun polis akan cakap okay SOP macam ni. Mungkin kalau kita pergi banyak kali pun mungkin barulah dia akan bagi. Tapi sebenarnya kan tapi kalau sampai pun kat sana hospital mungkin tak akan bagi juga. Nah, sebab COVID kan. So memang tapi dalam jauh dalam apa dari jauh di lubuk sanubari hati wah itulah. Saya memang sebenarnya walaupun saya tahu orang tak boleh datang tengok kita kan sebab kita COVID kan, tapi saya mengharap suami saya ada je kat sebelah saya, tapi tak boleh. Tak boleh. Itulah. So itulah zaman paling gelap dalam kita punya perkahwinan, okay? Okey, soalan yang keempat. Apa bahasa cinta yang awak sangat perlukan sepanjang kita berdepan dengan lockdown sebelum ni? Bahasa cinta? Maksudnya apa yang dari segi emotional punya connection yang awak perlukan? Kan bahasa cinta kan biasa orang kata ada 5. Apa dia yang 5 tu? Contohnya penghargaan, pemberian hadiah, masa berkualiti, physical touch, sentuhan fizikal. Okay, lepas tu apa lagi? Beri bantuan. Maksudnya kita hulurkan servis. Masalahnya bahasa cinta bukan setakat lockdown je. Bahasa cinta kita sebenarnya bukan lockdown dan lockdown pun sama je. Macam saya prefer masa lah. Masa yang berkualiti. Yes. Itu yang paling tinggi lah. Kita spend time sesama, kita borak, kita ada deep conversation, kita ketawa-ketawa kan. Okay. Soalan yang kelima, macam mana awak cope ataupun atasi dengan situasi alone and anxious ketika pandemik dalam masa sama berjauhan dengan suami? Apa yang awak gunakan? Apa aktiviti yang awak boleh buatkan diri awak lari sekejap daripada rasa alone and anxious? Tidur. Tak adalah. Bersenam. Bersenam lah. Bersenam ke? Yang pergi hospital yang buat dengan geng-geng tu? Tak ingat lah saya buat apa untuk mengatasi lockdown, perasaan anxious semua tu. Tak tahu sangat lah. Bukan awak pergi tu ke? Apa tu join apa tu? Senaman tu. Senaman tu tak, sebab lockdown mana ada buat senaman tu. Taklah, masa kita berjauhan lah. Tak adalah lockdown sebelum ni. Sebelum ni biasa macam tu lah. Pergi brisk walking, pergi sometimes lah kalau sebab tak ada kereta tak ada kereta nak pergi ke sana kemari, jadinya kita brisk walking ataupun jogging area hospital lah. Kalau ada kawan-kawan yang jom kita pergi Zumba, jom kita main PAM. So kita ya. Okay, kejap. Itulah sebenarnya adalah
cope Cope. ataupun cara untuk atasi secara Lagi psikologi. satu baru teringat, abang ada beli buku colour kan. So suami saya dia beli buku colour untuk saya, yang untuk adult punya lah, waktu pergi buat exercise kan. So kita pun beli colour dan kita colour tu, Betul. colour ni. So it's just like a therapy lah untuk saya lah Dia waktu tu. benda tu bukanlah dapat menyelesaikan semua masalah, tapi Dia, waktu dia kita macam diversional therapy tau. Dia mengalihkan perhatian dan tumpuan kita yang terlalu ya, macam ada video yang frontliner joget-joget depan rumah pangsa kan. Sebenarnya orang tak faham. Tu adalah satu psychological kid act. Betul kan? Kid kan, untuk macam nak ringankan rasa suffer tu. Rasa tak seronok kelam sebenarnya. tu. Tak seronok tau sebenarnya bila kuarantin ni. Sangat tak seronok. Sebab bila kita kuarantin, bayangkan kita akan pandang dinding, kita pandang atap, kita pandang siling. Kita tak bercakap dengan siapa-siapa. Saya ingat lagi waktu saya kena positif COVID, time tu tak teruk lagi. Saya tak masuk lagi hospital, saya tak warded lagi. Saya kuarantin kat rumah. Bayangkan, dia ibarat macam kita dalam penjara tau. Mak masakkan makanan, adik hantar depan pintu. Ketuk pintu, makanan kat depan. Okey. So, dia dah keluar, kita pula ambil makan. Lepas tu, itulah. Tu je. Tak, kita orang tak ada berjumpa, tapi macam, agaknya macam ni lah kot perasaannya orang yang dalam penjara kot. Time makan, hantar makanan kat penjara depan. tak macam tu. Penjara dia ada masa kita bersosial. Oh ni ke? Maksudnya lagi teruk lah Lagi penjara teruk daripada penjara lah kan? Lagi teruk daripada penjara. Penjara dia ada sesi belajar dia ada kelas, dia ada sesi menjahit, masak ramai-ramai. Sebab tu waktu saya kuarantin, saya ada menerima panggilan daripada bantuan sokongan emosi daripada Jabatan Psikiatrik lah. Mereka ni diberi tanggungjawab untuk mengambil berat lah pasal berkenaan dengan staff hospital yang dijangkiti COVID ni. Dia akan tanya, apa perasaan anda hari ni? Anda buat apa hari ni? So dia akan apa orang kata, dia bagi sokongan emosi. Ya, dia akan bagi sokongan emosi pada staff yang ni lah dijangkiti COVID. Sempat merasalah pengalaman tu. So, soalan seterusnya. Apa nasihat awak mengenai isu war gender di Twitter? Bila cakap soal perhubungan, mesti perempuan akan over demanding. Lelaki pula terlalu autokrasi nak kawal kontrol perempuan tu. So, apa pendapat awak tentang fenomena ini? War gender. Bagilah satu pandangan ke apa Warga ke. Twitter ganas. Ganas sangat ni. So, sebagai seorang perempuan lah, apa perspektif awak kepada perempuan yang macam ni, bitter? Macam mana nak cakap, sebenarnya dalam dunia ni dia tak ada perempuan lebih power dari lelaki, lelaki lagi power dari perempuan. Sebenarnya kita adalah sama je, di mana lelaki memerlukan seseorang perempuan dan perempuan pun memerlukan seorang lelaki. Tak semua orang perempuan boleh buat apa orang lelaki buat, dan tak semua lelaki boleh buat apa yang perempuan buat. Jadinya we need each other. So kenapa kita perlu bergaduh? Benda boleh bincang, benda boleh sembang, tepi, bincang, capai kata sepakat. Tak. Mungkin sebab kan ada budaya di mana casual love. Maksudnya dia orang bercinta, dia terperangkap dalam event dating tu semata-mata. Faham tak? Maksudnya event dating ni dia terperangkap dalam lust, LUST. Maksudnya dia tak nampak daripada full dimension lelaki tu. So bila dia kenal kelemahan, weaknesses lelaki tu,
oh lelaki rupanya macam gini, bla 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 bla. Dia tak vulnerable each other sebelum tu. So jadilah Mungkinnya tak transparent. jadi akan ada satu trauma kepada lelaki. So bila dah ada trauma, dia tak settle trauma tu, dia jadilah bitter. Betul tak? Ke macam mana? Patutnya kan time dating tu korang tunjuk je true colour korang. Betul, tunjuk je true colour korang. Macam mana? Itu lelaki pun sama juga Lelaki pun sama juga. So macam tak ya, macam ada orang kan bila dating diorang cover kan. Makan nak cover, cerita nak hebat-hebat, gebang-gebang, sembang kena kencang, kena naik lagi. So macam malu nak tunjuk weaknesses, flaws. Ya. Malu nak tunjuk kelemahan diri. Sebab apa? Sebab takut di reject. Padahal reject ni kita kena terima. Nabi pernah di reject oleh Ummu Salamah sebanyak 2 kali. Kemudian akhirnya diterima. Maksudnya rejection ni is normal. Betul tak? Betul. Rejection is normal. So kalau kena reject, okay, tak apa. Reject kan, okay fine. Tak apa, move on. Kita kenal dengan lelaki lain, kita bagi peluang. Kita sebagai perempuan kena bagi peluang. Okay fine, orang lelaki reject, ghosting kita kan. Dia ghosting kita, tiba-tiba dia keluarkan kita ni. Dia keluarkan kita, lepas tu tiba-tiba dia dapat tahu lelaki ni kahwin. Lelaki ni tunang. Lelaki ni ada awet lain. So tak apa. It's normal kita rasa, kita sedih. Benda tu normal. Sebab kita perempuan, kita penuh dengan emosi. Emosi kita memang banyak. Memang emosi kita berkecamuk. Ya. So tak apa. Move on. Kau cari orang yang apa? Orang kata cari orang yang serasi. Kita ni bukan nak cakap kita kena cari pasangan yang kaya raya, pasangan yang orang kata perfect. No such thing. Tak ada orang yang perfect dalam dunia ni. Tak ada. Jadi macam mana? Susahlah nak explain, tapi kita memang kita kena tanya diri kita, kriteria lelaki mana yang kita nak. Macam ada orang dia mungkin dia banyak duit. Ada orang dia kerjaya hebat. Ada orang gaji besar, kerjaya hebat. Memang power lah. Tapi mungkin dia ada lackness dia, ada kekurangan dia. Mungkin dia tak reti nak komunikasi, dia tak memenuhi diri kita. Macam tengok juga mazhab kita. Kita nak pasangan yang macam mana? Kita nak pasangan yang sentiasa ada masa dengan kita ke? Kita nak pasangan yang yelah ada certain, okay, kau pilih pasangan yang banyak duit. Okay fine, kau pilih pasangan yang banyak duit. Then kau tengok dia ada masa tak dengan kita. Dia ada masa tak dengan kita. Dan kita pula perlukan apa? Kadang-kadang kita tak perlu duit yang terlalu banyak. Kita just perlukan moment. Duit tu kenalah ada sikit. Duit tu perlu sebab duit tu asbab. Dia alat. Tak katalah kita tak kata duit tak penting, tak. Duit tu pun penting nak hidup. Apa-apa pun dalam dunia ni sekarang ni perlukan duit. Cuma at the endnya apa yang kita nak? Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita harapkan daripada suami kita? Kita nak suami kita sentiasa ada dengan kita, ada masa dengan kita, mendengar luahan kita, bebelan kita, kan? Tapi suami sibuk, kan? Tak ada masa dengan kita. So kita sebenarnya kita kena tanya sebelum kita memilih orang tu, ataupun sebelum kita nak bersama dengan orang tu, maksud saya nak memilih dia jadi pasangan hidup. So kita kena tahu apa sebenarnya kita nak. Kalau kita nak family man, orang yang mementingkan masa bersama, masa bersama lah, luang masa bersama yang berkualiti, masa yang berkualiti lah untuk diluangkan bersama. Kalau kita nak lelaki yang sentiasa ada kat rumah, kan? Tak ada keluar malam-malam lepak lepas kahwin nak lepak sampai larut malam, kan? Pergi mamak lah, pergi mana, kan?
kita kena tanyalah diri kita nak pasangan yang macam mana sebenarnya. Itu je lah. Okay, last kesimpulan iaitu nasihat kepada pasangan PJJ yang lain yang senasib dengan kita. First kali, kena sabar. Keyword dia sabar. Sabar. Pertama sabar. Kedua komunikasi. Dua benda tu. Kita kadang-kadang kita rasa sesuatu yang tak cukup. Kita rasa macam ada dinding. Kita rasa macam ada masalah. Kita rasa tak puas hati. Tapi kita tak nak cakap. Kita nak cakap benda tu. Macam yang kita cakap tadi lah. Kita tak transparent pun dengan partner kita. Macam saya tak. Saya kalau saya tak suka, saya akan memang cakap saya tak suka. Saya nak macam ni. Kena bincang lah benda ni. Tak ada kata kita tak suka tapi kita senyap. Kita kias-kias. Lelaki ni dia tak nak berlapik-lapik bunga-bunga, ayat bunga-bunga tu dia tak nak. Dia takkan faham. Dia punya bendul, dia punya lurus, memang orang kata macam tu lah. Dia takkan faham. Orang lelaki ni dia tak macam alah banyak je dekat Twitter tu. Dia nak mengharap lelaki faham perempuan. Lelaki takkan faham perempuan. Dia sebenarnya bukan soal dia gini. Dia tak semualah macam tak faham, tapi semua orang macam tu. Kalau kita tak terus terang, macam mana orang tu nak faham, betul tak? So kena terus terang lah, vulnerable. Kena buka. Jangan masing-masing aspek yang dia faham kita faham dia. Tak. Jangan letak high expectation pun pada pasangan. Kita kena uruskan ekspektasi. Tapi betul. Kita tak boleh expect lebih daripada apa yang kita beri. Kau expect orang tu boleh baca pemikiran kau, padahal dia manusia. Dia bukannya Tuhan boleh baca hati kau. Betul tak? Bluetooth. Okay? Wi-Fi. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi itulah perkongsian perspektif daripada isteri saya lah. Video ni saya cuma nak bagi dia peluang bercakap. Sebelum ni saya je yang bercakap kan. Jadi kita dengar perspektif seorang isteri dan wanita. Jadi itu saja. Sebelum tu aku nak cadangkan sesiapa saja nak kahwin, nak faham lebih detail tentang konsep dan prinsip perkahwinan yang sihat, korang boleh baca buku ni, The 7 Principles for Making Marriage Work, yang ditulis oleh Profesor John M. Gottman and Nan Silver, sahabat dia. Okay, ini adalah buku practical guide. Ada banyak soalan-soalan yang kau boleh buat, boleh praktiskan dalam setiap bab. Dan kebanyakan kita berdua selalu amalkan. Contohnya macam memahami gridlock. Tu lagi satu. Isu yang kita tak, tu memang isu yang kita boleh selesai ataupun isu yang kita tak boleh selesai. Macam mana nak faham indifferences between us. Itu semua ada dalam buku tadi. Okay, jadi itu saja. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa, dan insyaAllah kita akan jumpa pada video yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.